Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesatuan bahasa dalam filem Musang Berjanggut dan juga Dua Darjat. Nama kumpulan kami ialah Nur Adlin Khairi binti Rashidi dan Siti Nur Atika Putera Ahmad. Okey, pertamanya saya akan menerangkan tentang menerangkan definisi kesantunan bahasa. Okey, kesantunan bahasa merupakan kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesantunan bahasa dalam filem Musang Berjanggut. Terdapat beberapa contoh yang dijumpai atau telah disenaraikan dalam bahasa sapaan atau panggilan mesra. Antaranya ialah kata panggilan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian perkahwinan, iaitu terdapat dua, iaitu kakanda dan adinda. Dialognya ialah, mengapakah kekanda selama ini bermurung muka, bolehkah sekiranya adinda menolongnya? Yang kedua ialah adinda, yang merupakan panggilan seorang isteri kepada suaminya yang berstatus diraja. Itu dialognya ialah adinda berjanji adinda akan mengikut semua kemahuan kekanda. Seterusnya ialah kata panggilan kekeluargaan, iaitu yang selalu digunakan ialah emak. Emak, bapa. Emak dan bapa ini biasa digunakan dalam dialog drama atau filem ini sendiri. Contoh dialog dia ialah, bodohlah emak ni, masa emak dan bapa muda-muda, Puspa mana ada lagi. Bapa ada orang ingin berjumpa. Okey, bagi panggilan adik setanggi ini bukannya ditujukan kepada adik ataupun golongan adik-beradik yang lebih muda, tetapi adik setanggi ni diberikan gelaran manja oleh bapa Puspawangi, iaitu isterinya, iaitu setanggi. Dia tidak memanggil kakanda adinda tapi memanggil sebagai adik. Itu panggilan manjanya. Seterusnya, anak anda. Anak anda merupakan panggilan anak kepada seorang raja, dan dialog ini ialah, sanggupkah anak anda menunaikan hajat ayah anda? Maksudnya ialah ayahanda. Panggilan anak raja kepada ayahnya, iaitu sanggupkah anak anda menunaikan hajat ayahanda. Seterusnya ialah gelaran sosial masyarakat atau warisan. Yang pertama ialah patik. Penggunaan patik ini biasa digunakan apabila berada dalam situasi di mana seorang hamba ingin bercakap dengan raja. Contohnya, kawinilah dengan patik Tengku, nama patik bunga api, anak datuk nikah kahwin. Dialog ini di mana salah seorang daripada anak datuk itu mengajak anak putera raja itu untuk berkahwin dengannya. Oleh itu dia menggunakan perkataan patik sebagai membahasakan dirinya. Seterusnya, tuanku. Tuanku merupakan perkataan yang digunakan apabila ingin membahasakan seseorang hamba itu ingin membahasakan dirinya di dalam situasi diraja. Contoh ayat, ampun tuanku beribu-ribu ampun, anak Deltunila utama masuk menghadap. Seterusnya, beta. Beta itu ialah penggunaan yang digunakan oleh raja. Biasanya beta ini raja yang biasa menggunakan. Contohnya ayat ialah, datanglah dekat, beta takut. Engku. Engku ini ialah singkatan kepada tengku. Engku ini boleh dijadikan perkataan yang selalu digunakan untuk pendek. Panggil engku Nila utama dan isterinya masuk menghadap beta. Yang terakhir ialah gelaran iktisas. Gelaran iktisas yang saya jumpa dalam filem ini ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan Permaisuri. Iaitu perkataan ini selalunya digunakan sebelum atau apabila tibanya kehadiran raja itu ke dalam sesuatu tempat. Sebagai contoh, dialognya ialah, Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan Permaisuri Pura Cendana masuk ke balai penghadap. Seterusnya, Datuk Punjangga. Datuk Punjangga ini merupakan panggilan kepada dikatakan panggilan yang berjawatan tinggi dalam sosial masyarakat dalam filem tersebut. Contoh ayat ialah, kawinilah dengan patik tuanku, patik anak Datuk
Punjangga. Seterusnya adalah Datuk Bendahara. Seperti yang saya cakap, Datuk Punjangga dan Datuk Bendahara ini adalah panggilan jawatan yang sama, cuma berbeza pangkat sahaja. Contoh dialog dia, Datuk Bendahara, berapakah jumlah kanak-kanak Pulau Cendana ini? Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan memberikan kepada Adin Khairi. Okey Bella, saya akan teruskan dengan kesatuan berbahasa dalam filem klasik kedua iaitu Antara Dua Darjat. Antara contoh-contoh dialog yang berlakon kami jumpa dalam filem ini, antaranya adalah kata panggilan kekeluargaan berdasarkan pertalian perkahwinan, iaitu suami pada isteri dengan panggilan Dinda. Jadi dialognya antaranya adalah Dinda, kenapa Dinda? Yang kedua adalah kata panggilan kekeluargaan. Yang pertama adalah anak dengan kata panggilannya adalah nak. Contoh dialognya adalah Tengku Zaliha itu sudah mati nak. Yang kedua adalah ibu. Kata panggilannya adalah mak. Jadi contoh dialognya adalah percayalah cakap mak Ghazali. Yang ketiga adalah anak dengan menggunakan kata panggilan anak anda. Oh anak anda selamat panjang umur. Dan yang keempat adalah bapa dengan kata panggilannya adalah ayahanda. Dan contoh dialognya adalah anak anda pergi ke hujung kampung memetik bunga ayahanda. Jadi yang seterusnya adalah gelaran sosial masyarakat ataupun warisan yang digunakan dalam konteks masyarakat atau kemasyarakatan. Jadi yang pertama adalah tuan dengan menggunakan gelaran ungku. Jadi contohnya adalah kenapa tu ungku mukri. Yang kedua pula adalah puan dengan menggunakan gelaran ungku juga. Dan contohnya adalah putih, jaga ungku engkau sekejap ya. Yang ketiga adalah untuk puan juga tapi dengan menggunakan gelaran tengku. Jadi dialognya adalah Tengku Zaliha sudah matilah, tak usahlah kau ingat-ingat dia lagi. Yang keempat adalah lelaki dengan menggunakan gelaran encik. Jadi antara contoh dialognya adalah ada hal apa encik? Seterusnya adalah perempuan dengan menggunakan gelaran cik. Dialognya adalah patutlah kereta ini tak mahu bergerak. Rupanya ada cik kak yang duduk di belakang. Seterusnya adalah abang ataupun lelaki dengan menggunakan gelaran saudara. Antara contohnya adalah terima kasih ya saudara. Dan yang terakhir adalah pakcik dengan menggunakan gelaran wak. Selalunya digunakan oleh masyarakat Jawa. Jadi dialognya adalah wak, oh wak, kalau dah tengok Muna tak ingat nak buat kerja. Okay. Dan gelaran yang terakhir yang kami jumpa dalam filem ini adalah gelaran ikhtisas. Contohnya adalah tentera dengan menggunakan gelaran general. Dialognya adalah ada apa ya general? Dan yang kedua adalah doktor. Dialognya adalah apa khabar doktor? Jadi melalui dua filem klasik yang telah pun kami kaji ni, antara contoh yang telah kami jumpa adalah kebanyakannya menggunakan kesantunan bahasa dalam gelaran ataupun kata panggilan. Jadi kita dapat lihat bahawa setiap gelaran dan kata panggilan yang digunakan itu adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan supaya mengikut situasi dalam suatu situasi yang mereka lalui. Jadi itu saja daripada kami untuk latihan bagi filem kesantunan bahasa dalam filem Musang Janggut dan juga Antara Dua Darjat. Sekian, terima kasih.